pula lagi. Okey, dah. Okey dah. Sila, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Justru kita tambah lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita sama-sama selaku hamba-Nya dapat masuk ke dalam pintu yang sangat-sangat ditunggu-tunggu untuk dibukakan. Alhamdulillah pintu tersebut telah pun terbuka dan pintu tersebut tidak lain dan tak bukan adalah Syahrul Ramadan Al-Mubarak. Syahrul Ramadan Mubarak. Jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Makanya insya-Allah pada malam ini kita bersama-sama dalam slot Tazkirah Ramadan 20 minit bersama Adab Islam yang dijayakan oleh media Sunnah Malaysia dalam bentuk live di Zoom dan juga di Facebook tak silapnya. Jadi insya-Allah adab yang kita cuba nak berbincangkan pada malam ini dia berkenaan dengan adab-adab berbuka puasa. Alhamdulillah sekali lagi saya yakin kita biasa dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala saat masuk sahaja ke dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu untuk berpuasa semacam mana yang telah difardukan dan diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu la'allakum tattaqun. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa berharap kepada kita supaya keluar sahaja kita daripada madrasah Ramadan, keluar sahaja kita daripada kampus Ramadan, keluar sahaja kita daripada universiti Ramadan, kita grad dengan mendapat tattaqun, ketakwaan. Oleh yang demikian, bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita dengan membuka keseluruhan pintu kebaikan dan Allah Taala menutup pintu-pintu keburukan dan juga Allah bukakan kepada kita pintu-pintu syurga dan Allah Taala tutupkan kepada kita pintu-pintu neraka. Mengapa hal tersebut berlaku? Kerana Allah Subhanahu wa taala benar-benar nak menghadiahkan kepada kita dengan ganjaran yang sungguh-sungguh besar. Makanya antara hal yang terbaik yang Allah Taala hadiahkan kepada kita teman-teman sekalian selain daripada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala hantarkan kepada kita junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim," yang terdapat dalam surah Ali Imran. Allah Ta'ala berbicara, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, seandainya kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Makanya detik ini kita sama-sama nak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan etika baginda sallallahu alaihi wasallam tatkala berbuka puasa supaya puasa kita ini menjadi puasa yang berkualiti dan menatijahkan ketakwaan kepada diri kita, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi adab berbuka puasa yang kita nak bahaskan pada malam ini hanya ada 5 poin sahaja, yang mana yang pertamanya bilakah waktu berbuka, dan yang kedua mengapa perlu segerakan berbuka puasa, dan yang ketiga berbuka dulu ke ataupun solat maghrib dahulu, yang keempat nak berbuka dengan apa, dan yang kelima apakah doa berbuka puasa. Baik, tanpa kita buang masa kita terus kepada soalan yang pertama, iaitu bilakah waktu berbuka. Jadi bila disebutkan soalan ini, maka jawapannya terdapat di dalam surah Al-Baqarah pada muka surat 29 ayat yang ke-187. Allah Ta'ala ajarkan kepada kita dahulu, Allah tunjukkan kaedahnya dahulu. Tuhan kata wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tuhan kata kamu nak makan, kamu nak minum, sampai datang kepada kamu benang putih ke atas benang hitam daripada waktu fajar. Maksudnya tak kala masuk sahaja waktu fajar, Tuhan kata di situ kita kena memulakan imsak,
menahan diri daripada makan dan minum, menahan diri daripada melakukan kerosakan dan juga kemaksiatan. Sampai bila? Ini soalannya tadi. Bila waktu buka puasa? Tuhan pun kata, "Summa atimmus siyama ilal lail." Sempurnakanlah urusan puasa tersebut, imsak tersebut sampai waktu malam. Dan kalau kita buka kitab tafsir, waktu malam tersebut adalah waktu maghrib. Maka terjawablah akan soalan yang pertama. Baik. Sekarang kita masuk kepada adab yang berikutnya ataupun soalan yang kedua. Apa yang perlu kita lakukan saat kita hendak berbuka puasa? Adab berbuka puasa. Maka jawapannya adalah kita hendaklah menyegerakan urusan berbuka puasa. Kenapa? Kerana menyegerakan berbuka puasa ini termasuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda memerintahkannya. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh." Apa yang Rasul kamu dah suruh, buat. Ambillah dia. Jadikan amalan kamu. Maka Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda SAW bersabda kepada kita, "Bakiru bil iftar." Hendaklah kalian mempercepatkan urusan berbuka puasa. Maksudnya, kalau juadah telah berada di hadapan kita, memang Nabi SAW minta kita utamakan urusan itu dahulu. Bakiru bil iftar wa akhiru as-sahura. Kata baginda SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi rahimahullahu taala, Nabi kata kepada kita tentang dua urusan. Yang pertamanya, segerakan berbuka, dan yang kedua, lewatkan bersahur. Baik. Ada yang bertanya kepada kita, mengapa perlu kita kena segera bercepat-cepatan bercepat-cepatan nak menyegerakan urusan berbuka puasa? Kerana di sana ada saranan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu kepada kita kenapa kita ni perlu bersegera buka puasa, semacam yang diriwayatkan daripada Sahl bin Sa'd. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sebut kepada kita, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Apa maksudnya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia itu senantiasa tetap berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan urusan berbuka puasa. So Nabi kita yang bagi verification, Nabi kita yang endorse benda ni. Nabi bagi tahu orang yang terbaik adalah orang yang senantiasa menyegerakan urusan berbuka. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, kata Nabi SAW, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Inna ahabba ibadi." Sesungguhnya hamba-hambaku yang paling aku cintai. Siapa mereka? Inna ahabba ibadi ilayya. Kata Allah Ta'ala, a'jalahum iftara. Adalah mereka-mereka yang menyegerakan urusan berbuka puasa. Tengok. Bila kita follow apa yang Nabi SAW perintahkan, kita patah balik kepada surah Ali Imran tadi. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bila kita ikut Nabi SAW, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kita ikut saja urusan ini, kita akan dapat dua kebaikan. Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan jatuh cinta, Allah akan sayang, Allah akan mengasihi kita. Dan yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi di sini terjawablah persoalan kita. Kenapa kena cepat-cepat buka puasa? Yang pertama, ikut sunnah Nabi SAW. Dan yang kedua, untuk raih dan mendapatkan cinta siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian, ada sebuah hadis lagi yang diriwayatkan daripada Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, "La yazalud din zahira ma'ajjalan nas al-fitr li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kata benda ni kepada kita. Agama Islam ini akan senantiasa berada di hadapan, akan senantiasa menang saat umatnya menyegerakan urusan berbuka. Sebab li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun, sebab orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, mereka punya perangai suka melewat-lewatkan. Sampai nampak kepada bintang-bintang di langit, baru sibuk nak berbuka puasa. So Nabi kita SAW suruh kita mukhalafah, suruh kita ni berselisih terus dengan Yahudi dan juga Nasrani. Baik, itu yang pertamalah maksudnya. So kalau ditanyakan kepada kita tentang urusan yang pertama tadi, bila waktu berbuka, telah kita jawab ketika masuk waktu maghrib. Dan yang kedua, berkenaan dengan
Mengapa perlu menyegerakan berbuka puasa? Kerana dia adalah adab-adabnya yang patut kita jaga semacam yang disuruh oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga, poin yang kita nak share ataupun yang kita nak sebutkan adalah nak buka dulu ke ataupun nak solat fardu maghrib dahulu. Kadang-kadang ada orang subhanallah semangat dia membuat-buat. Bukan di zaman ini sahaja. Kita pernah dengar kisah sahabat-sahabat Nabi SAW. Di kalangan mereka ada yang menyampaikan hasrat, aku tak akan berkahwin selepas daripada ini. Ada pula yang berkata aku akan qiyamul lail sepanjang malam. Ada pula yang berkata aku nak berpuasa tak mau buka-buka. So menunjukkan mereka punya semangat nak melakukan ibadah tu dahsyat. Tapi Nabi SAW meletakkan border. Nabi letak hadnya. Nabi kata, aku pun berpuasa, aku pun berbuka. Aku pun bangun malam, aku pun tidur. Dan aku pun bernikah, kata Nabi SAW. Jadi jelaslah kepada kita. Kena mengikut petunjuk siapa? Nabi SAW. Dan dalam urusan puasa sekalipun, tak boleh memandai-mandai. Dan tak boleh nak adakan sesuatu yang kita sangka lebih baik daripada apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Baik. Yang ketiga, berbuka dulu ke nak solat maghrib dahulu? Maka kita tengok Rasul SAW senantiasa menyegerakan berbuka sebelum solat maghrib. Maksudnya Nabi tak akan solat dahulu kecuali setelah baginda berbuka puasa. Dalilnya mana? Datang daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, kata baginda dia menyatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaftiru qabla ay yusalli. Adapun baginda sallallahu alaihi wasallam akan berbuka terlebih dahulu sebelum baginda mendirikan solat. Ini dalilnya. Maka kalau ditanya kepada kita adabnya apa? Nak semayang dulu ke nak buka dulu? So tak boleh melampau dan memandai-mandai lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita nak solat dahulu baru nak cari makan. Baik. Hendaklah seseorang mukmin tidak merasa berat mengerjakan adab ini. Walaupun dia sangka, aku mampu bertahan hatta sampai 9 malam sekalipun. Tak boleh. Dan dia kata, aku nak semayang dulu baru aku sibuk nak cari makan. Tak boleh. Hendaklah seseorang mukmin tidak merasa berat mengerjakan adab ini atau melaksanakan adab Nabi yang sangat mulia ini agar dia dapat beribadah kepada Allah dengan jalan yang benar. Janganlah dia mengerjakan solat maghrib sementara dia berkeinginan untuk makan dan minum. So kita dah tengok hatta di luar daripada bab puasa sekalipun Nabi SAW kata kepada kita seandainya telah dihidangkan di hadapan kamu makanan dan telah masuk waktu solat maka Nabi suruh mengutamakan makan dahulu sebab untuk mendapatkan khusyuk dalam urusan solat. Takut-takut nanti tengah-tengah dirikan solat kita terfikir. Tadi dah nampak ada ayam besar, ada ayam kecil, ada martabak, ada undi-undi, ada karipap dan semacamnya menyebabkan dalam solat kita berasa tak khusyuk. Kita tak dapat nak khuduk, tak dapat nak tunduk pada Allah. Bahkan tertunduk oleh nafsu yang cepat-cepat pula berkata dalam hati, wahai imam jangan baca panjang-panjang. Dah tak tahan dah ni. Sebab tu ada anjuran makan dahulu sebelum mendirikan solat. Baik kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat. Berbuka dengan apa? Ini adab yang kita nak bahas. Nak buka dengan apa dahulu? Kadang-kadang kita tengok ada orang subhanallah dia mukhalafatus sunnah, dia lawan sunnah. Ada orang dia sibuk cari rokok dahulu, maka dia telah menentang sunnah. Memang dia kata, bukankah hisap rokok ni batalkan puasa? Maka aku nak hisap dahulu, baru nak cari yang lain-lain. Nak tak nak, kita kena kembali kepada ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan jawapannya adalah berbuka dengan ruthab ataupun kurma basah atau dengan tamar, kurma kering dan sejenisnya. Berbuka dengan kurma lebih meringankan pencernaan dan memberikan lebih banyak manfaat. Ini antara kenapa dianjurkan kita ni jangan buka dengan murtabak terus, nasi biryani, gam dan jangan. Utamakan kurma dahulu. Di samping itu dia merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok tadi poin dia kata kepada kita berbuka dengan kurma lebih meringankan pencernaan dan memberikan lebih banyak manfaat. Kenapa? Kerana Nabi SAW apabila baginda memiliki rutab ataupun kurma basah, maka baginda tidak akan berbuka kecuali dengannya. So antara sunnah Nabi, kalau dihidangkan di hadapan Nabi rutab, maka Nabi suka berbuka dengan rutab. Jika tidak ada rutab, apa nak kena buat? Maka baginda tidak akan berbuka kecuali dengan tamar kering. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda kepada kita, "Idza kana ahadukum sha'ima
falyuftir 'ala tamri fa in lam yajid tamra fa 'ala al-ma'i fa innal ma'a tahur. Apa maksudnya? Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, hendaklah dia berbuka dengan kurma. Jika dia tidak memiliki kurma, kata Nabi SAW, maka minumlah air, kerana air itu sifatnya membersihkan. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini mungkin kata tak akan air sahaja pasal dah hidang macam-macam. Tapi percaya ataupun tidak, di luar sana ada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang Allah Ta'ala uji. Sampai-sampai mereka ni jangan kata makanan, tempat berbaring pun kadang-kadang dihalau. Tempat nak menginap pun tak ada. Kalau ada pun tak seperti rumah. Ada orang yang Allah Ta'ala uji memang langsung tak ada makanan. Langsung tak ada air pun hendak dia berbuka puasa. Disebabkan itu. Kita walaupun Allah Ta'ala bagi nikmat yang terlalu banyak dengan kuihnya berjenis-jenis, dengan mi kari, mi siam, mi macam-macam mi. Nasi-nasi kita berjenis-jenis, ayam macam-macam jenis. Cumanya kali ni tak dapat nak pergi bazar sajalah, nak buat pilihan yang kita nampak. Tapi kok mana pun ada je manusia yang subhanallah nafsunya membuat-buat, dia order tak kesian. Dengan Food Panda sampai Grab Food sampai Lala Move sampai macam-macam lah. Nak menunjukkan dia benar-benar nak berbuka puasa. Tapi kok mana pun jangan sampai membazir. Dan yang keduanya, utamakan sunnah Nabi SAW. Baik, kita masuk kepada poin yang keempat. Yang keempat adalah tidak makan berlebihan ketika berbuka. Jadi adab-adab, kalau orang tanya adab-adab kita nak buka puasa ni, jangan makan berlebih-lebihan. Semacam yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah Ta'ala kata, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Makanlah, minumlah. Maka Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita, nak makan, ya sila. Nak minum, ya sila. Cuma Tuhan kata, la tusrifu, jangan melampau-lampau. Jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah Ta'ala benci kepada orang-orang yang melampau-lampau. Berpuasa akan mempersempitkan saluran pencernaan dan akan membiasakan diri seseorang untuk menahan lapar. Ini antara hikmah puasa lah. So, bila dia tak makan, sistem pencernaan dia, salurannya akan jadi sempit. Dan dia akan membiasakan seseorang itu untuk menjadi mampu tahan lapar. Jika seseorang mengejutkan perutnya ataupun pencernaannya dengan banyak makanan setelah puasa, makan tak kesian, maka hal itu akan memudaratkan kesihatannya. Selain daripada itu, akan hilanglah hikmah puasa. Apa hikmah puasa? Allah Ta'ala minta kepada kita supaya sabar. Allah Ta'ala minta kita supaya tabah. Dan hikmah yang terbesar, supaya kita ada empati, bukan simpati semata-mata. Empati ni, kita tengok ada orang yang Allah Ta'ala takdirkan diuji dengan tak ada makan, tak ada tempat tidur, langsung tak ada benda nak berbuka, juadah berbuka tak ada. So, Allah Ta'ala minta kita masuk dalam kasut orang tersebut. Kita ni, apa kita sebut? Kita feel benda tersebut. Baik. Sebab tu ada juga, selain daripada hikmah tersebut, kenapa kita tak boleh nak makan melampau-lampau? Ada seorang penyair, dia pernah sebut kepada kita, fa inna da aktsara ma tarahu yakunu min at-ta'am aw asy-syarabi, fa inna da aktsara ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw asy-syarabi. Kebanyakan penyakit yang engkau dapati ada pada hari ini, kebanyakannya berpunca daripada makan dan juga minum. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hal-hal yang kita ambil untuk kita isi perut kita, juadah-juadah yang terhidang di hadapan kita, kita masuk semua saat berbuka puasa. Sebab walaupun boleh jadi dia punya kemudaratan tak time tu, tak berlaku time tu, tapi untuk waktu panjang, untuk jangka masa yang panjang, hal tersebut akan bagi impact. Baik, kita tengok balik. Demikian juga, dia pasti akan merasa berat untuk melaksanakan ibadah dan kemungkinan besar dia tak akan dapat memanfaatkan waktu pada malam harinya untuk dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yakni dia rasa berat sangat nak kerjakan solat malam. Kita tengok status-status kawan-kawan, subhanallah. Ada yang tulis, baru hari ni feel, baru hari ni aku tahu kenapa imam itu, kenapa imam ini saat berbuka puasa dia makan ciput sahaja. Ternyata hari ni aku berbuka dengan makan dengan banyaknya. Maka pada rakaat yang kedua saat rukuk, sendawa bau air mangga. Masya Allah. So rakaat ketiga dah bersandar dah. Rakaat keempat dah letak dah tangan dekat atas dahi. Sebab tu, kalau nak berbuka puasa, bukalah sekadarnya. Jangan balun sampai jadikan kita malas.
maka dari hal itu dia akan menderita dan dia akan kerugian dengan kerugian yang sangat-sangat besar. Baik, yang terakhir, adab-adab berbuka puasa tak lain dan tak bukan. Saat kita nak menjamah rezeki, makanan, minuman, kuih-muih dan semacamnya, dianjurkan kepada kita untuk membacakan doa. Maka doa ini terlalu umum. Kalau siapa-siapa yang tak menghafal doa buka puasa, maka dia boleh hanya sejurus dengan bismillah. Semacam hadis yang Nabi SAW sebutkan kepada ghulam, ya ghulam, samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Wahai pemuda, wahai anak kecil, wahai anak, maka sebutlah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, makanlah had mana yang ada dekat dengan kamu. Baik. Jadi kalau ada ternyata di antara kita yang tertanya-tanya, apakah doa saat hendak berbuka puasa, adab berbuka puasa dengan doanya, maka doa, ada sebuah hadis yang statusnya hasan, kemudian diperselisihkan oleh ulama hadis mutaakhirin, yang mana hadis tersebut berbunyi, hadis tersebut diriwayatkan daripada Ibnu Umar dan diriwayatkan daripada Abu Dawud, berbunyi begini, zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Maksud dia apa? Zahabaz zama' wa batallatil uruq, telah basah tekak kita, telah hilang rasa haus. Urat-urat ini telah pun dibasahi dengan air. Wa batallatil uruq, telah dilalukan dengan air. Hilang dah dahaga. Wa thabatal ajru insyaallah, mudah-mudahan telah ditetapkan urusan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. So boleh beramal dengan doa ini. Adapun kalau ada yang bertanya tentang Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, di sana ada perbahasan yang menyatakan hadis dan bacaan tersebut adalah dhaif kerana seorang lelaki yang bernama Muaz, dan dia bukanlah orang yang, dia adalah seorang yang majhul dan bukan sahabat Nabi, semacam yang telah dinyatakan oleh Dr. Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullahu taala, yang mana mengatakan Muaz ini dia orang yang majhul dan kemudian dia bukan sahabat, dia adalah tabi'i, dan yang berikutnya orang yang merekodkan daripada dia adalah mubham, tak dikenali. Disebabkan itu, kalau kata tak hafal doa zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajri insyaallah, ada lebih baik kita cukup dengan bismillah sahaja. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkongsian kita yang sedikit ini menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala mampu untuk meneruskan kehidupan dengan melestarikan dan menjunjung tinggi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Makanya antara perkara-perkara jelek yang sepatutnya kita tinggalkan adalah janganlah berbuka puasa dengan merokok, dan kalau boleh siapa yang merokok, tinggalkanlah urusan merokok. Tinggalkan urusan merokok sebab tak ada manfaat untuk diri, tak ada manfaat untuk orang lain. Bahkan mendatangkan mudarat untuk diri dan mendatangkan mudarat untuk orang lain. Sedangkan baginda berpesan, la darar wa la dirar. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita bertemu lagi dalam tazkirah Ramadan 20 minit bersama adab-adab Islam, dan teruskan stay tune bersama dengan Media Sunnah Malaysia insya-Allah. Narakum biiznillah, yang baik datang daripada Allah Taala, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan tazkirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.